warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya mengambil ruang ini terlebih dahulu untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tuan-tuan semua ke perkampungan sunnah ini. Walaupun tuan-tuan telah hadir sejak semalam, saya tahu, dan program telah bermula sejak pagi tadi. Bagi sisi saya ini, insyaAllah tuan-tuan semua telah diedarkan buku ni, dan kita pun telah maklum tadi supaya buku ni diberikan secara gratis, secara percuma. Buku ni ialah satu petikan sebenarnya daripada karya yang agak besar ataupun tebal yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, iaitu Fiqhus Salah. Fiqhus Salah, kitabnya tebal sebegini, tentang sifat salat dan perkara berkaitan dengan salat, yang telah ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam buku ini ada satu bahagian yang kecil yang beliau namakan sebagai bab ataupun bahagian itu al-isti'anah bil mauta wa talabul qada'ul hajat minhum. Maksudnya memohon pertolongan dengan orang mati dan memohon ditunaikan hajat daripada mereka. Ini penting. Saya tak bawa buku daripada ulama Arab Saudi, saya bawa daripada tokoh daripada Mesir. Pasal 2-3 hari ni tokoh Mesir juga mari negara kita. Jadi kita bawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya dipahamkan kepimpinan kerajaan pada hari ini ialah sangat berminat dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dan menganggap sebagai idolanya. Walaupun secara kebetulan ada tokoh lain daripada Mesir yang datang, dan kita tahu pandangan-pandangannya sangat kontra dan menganggap Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini sebagai seorang yang terkena Alzheimer. Dan itu ada di dalam YouTube, tuan-tuan boleh lihat rakamannya. Dan tidak pelik, kerana beliau juga memberi pandangan bahawa Al-Imam Syatibi, yang dianggap imam, tokoh besar di dalam maqasidus syariah, yang negara ini banyak menyebut sejak dulu maqasidus syariah, maqasidus syariah. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat telah merumus, membicarakan, membahaskan berhubung dengan maqasidus syariah. Dan tokoh Mesir itu juga menyatakan Imam Syafi'i adalah seorang sahafi, seorang wartawan ataupun yang hanya membaca helaian-helaian kertas saja, bukan seorang alim yang besar. Walaupun itu kontradik di beberapa tempat kenyataannya yang lain. Apapun, saya mengambil ruang ini untuk membahaskan tentang apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan tuan-tuan boleh buka siapa yang ada. Siapa yang tak ada tu, saya percaya dia telah mengambil petang tadi dan menghafal sementara sebelum datang ke dalam majlis kita pada malam ini. Saya baca kerana ia tebal, saya akan baca beberapa tempat dan kita akan bincang bersama. Muqaddimah ataupun pembukaan kata-kata beliau di bawah tajuk ini ialah salah satu daripada perkara-perkara bid'ah syirkiyah. Dalam ayat, dalam bahasa Arabnya dia guna wa minal bid'ah syirkiyah, daripada bid'ah yang membawa kepada syirik besar yang dilakukan oleh manusia dalam agama Allah ialah berdoa, yakni memohon hajat
kepada orang yang mati di kubur-kubur mereka, meminta pertolongan dengan mereka dalam kesusahan dan kesulitan, dan memohon supaya ditunaikan segala hajat daripada mereka, yakni daripada ahli kubur. Ini sesiapa yang boleh bahasa Arab boleh rujuk kitab yang asal pada muka surat 712 hingga 719 yang diterbitkan oleh Ad-Darus Syamiyah. Dia akan dapati teks asal Arab. Yang ada ni ialah terjemahan yang dibuat oleh jabatan saya. Mereka terjemah secara agak segera. Saya pun tengok tadi ada beberapa tempat yang mungkin kena tambah perkataan untuk lebih jelas, tetapi boleh dibaca oleh kita semua. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tak kata ini amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menyatakan meminta daripada kubur dan orang mati adalah merupakan al-bid'atus syirkiyah, bid'ah yang boleh membawa kepada syirik, yang diada-adakan, dan itu berlaku dahulu di dalam masyarakat negara ini. Hal-hal ini memang ada, seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian apabila berlaku kebangkitan umat Islam, berlaku reform di dalam masyarakat Islam di dalam negara ini, kita dapati tak ada lagi orang pergi ke kubur-kubur. Orang salat, orang berdoa, orang sensitif dengan syirik. Bahkan JAKIM dan jabatan-jabatan agama pada zaman yang dahulu sebelum ini sensitif dengan tempat-tempat yang syirik. Kubur-kubur di pulau besar dan banyak tempat dihapuskan amalan-amalan itu. Duka cita kebelakangan ini ia kembali cuba dihidupkan dan mendapat sokongan daripada sebahagian pihak di atas nama inilah amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Dan ini sangat menduka citakan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut hal ini, dan saya ingin sebut sehingga nilai perasaan bahawasanya meminta daripada mayat itu begitu besar, sehingga ada orang apabila dia pergi ke Mekah, ini cerita benar, dah tawaf Kaabah, dah berdoa di Mekah, tak puas hati lagi, dia pergi cari kubur-kubur yang dianggap sebagai mustajab, pergi doa di kubur, minta daripada kubur atas dasar satu perantaraan. Dan tuan-tuan tengok dalam muka surat 4 daripada buku ini, bagi yang menghafal boleh bayangkan sebalik muka surat. Kita edarkan banyak ribu, percuma tuan-tuan boleh dapat. Tak dapat kerana tak pergi ambil. Minta daripada wali supaya ia terbang sampai ke tempat kita. Dalam muka surat 4, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut, sesiapa yang menziarahi kubur Al-Imam Syafi'i di Qahirah, dia akan mendapati beribu-ribu surat yang dihantar oleh orang ramai kepadanya, mengadu kebimbangan, krisis, penyakit atau perbalahan. Apa yang terkandung dalam surat-surat itu secara terperinci akan terserlah kebenaran apa yang kami katakan, bahawasanya akidah tauhid yang merupakan intipati Islam telah ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa kepercayaan umat terdahulu dengan kesalahan dan kerosakan disebabkan unsur syirik telah menyusup masuk lalu mencemarkan kesucian dan memesongkan dari wajah akidah yang sebenar. Tuan-tuan yang pergi ke Mesir tahu kubur Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imam jalil, tidak ada siapa pertikaikan, nasirus sunnah, pembela sunnah, imam yang agung. Tetapi yang buat di atas kuburnya bukan dengan keredaannya. Ada hajat, tak dapat anak, tulis surat, wahai Imam Syafi'i, tolonglah supaya saya dapat anak. Mintalah
daripada Allah ke apa sebahagiannya supaya saya dapat anak. Penuh. Tuan-tuan pergi tengok, siapa pernah tengok. Lebih menarik, mereka akan tunjuk di kubur Imam Syafi'i itu ada kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Bagaimana Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Nabi lebih awal wafat. Imam Syafi'i datang 200 tahun kemudian, ataupun 100 lebih tahun kemudian. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Dan ada orang Malaysia pergi ditunjuk, inilah kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia percaya. Dia percaya. Itu yang dikatakan khurafat, karut marut. Dan orang buat banyak package untuk pergi melawat sekarang ni, kerana orang-orang Malaysia, Indonesia juga sudah banyak duit. Lalu ramai orang ingin muncul sebagai tokoh agama. Kerana muncul sebagai tokoh agama akan memberi peluang kepada anda memperolehi duit dengan jalan yang mudah, dengan mencipta khurafat-khurafat tertentu, dan orang akan percaya. Lalu mereka boleh mendapat kesempatan memperolehi uang daripada orang-orang yang percaya. Tuan-tuan lihat, apabila berlaku ketegangan antara Syiah dan Arab Saudi dulu, sehingga Iran tidak mau masuk ataupun disusahkan untuk masuk ke Mekah pada beberapa tahun lepas. Apa berlaku? Tuan-tuan boleh pergi tengok ke YouTube. Kempen untuk mengambil haji di kubur Sayyidina Husain. Bahkan fadilat haji tawaf kubur Sayyidina Husain dikatakan 10 kali ganda haji, ada yang 100 kali ganda haji, ada yang 1000 kali ganda haji. Menurut penceramah, setiap penceramah tuan-tuan boleh pergi ke YouTube dan tengok, berbeza penceramah daripada syekh-syekh Syiah, berbeza pula fadilat-fadilatnya. Apabila berlaku tidak puas hati sebahagian aliran dalam dunia ini yang dinamakan aliran Sunni dengan Arab Saudi yang dianggap sebagai aliran yang berbeza, beberapa kubur dipuja, ditawaf. Kononnya kubur Nabi Hud, kubur Nabi sekian-sekian. Ia bukan satu omongan, tetapi boleh lihat ditawaf oleh sebahagian pihak, dan dilakukan upacara seakan bagaikan nusuk, bagaikan ibadah haji. Hari ini ziarah orang ini, hari ini berikut begini, kaedah tawafnya begini, cara nak memberi salamnya begini. Sedangkan para ulama menyebut tidak ada kubur yang dapat disabitkan melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalaupun ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika Nabi ke Mesir, tentu Nabi akan menunjuk di mana kubur Musa. Pada zaman Umar dikatakan kubur Daniel. Sayyidina Umar telah menyuruh orang membuat banyak kubur supaya orang tak tahu, dan kerana jasad Daniel yang tidak dimakan oleh zaman, supaya ditanam di kubur yang tidak tahu, orang tak tahu, untuk mengelakkan amalan khurafat dan karut marut. Ini ada dalam sejarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut. Katanya, keistimewaan agama Islam ialah menjadikan semua ibadah semata-mata kepada Allah. Inilah kekuatan agama Islam. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, Allah jualah aku sembah secara ikhlas kepadanya agama. Ikhlas yakni agama yang khalis, agama yang pure, agama yang tulen, yakni tidak bercampur dengan unsur syirik.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas kepadanya agama, yakni tanpa syirik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada muka surat 7 tuan-tuan tengok, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membangkit satu isu yang sebahagian orang kadang-kadang terlupa. Kita di dalam solat kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami beribadah, padamu kami beribadah sembah. Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Doa adalah ibadah. Kita tidak berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan seumpamanya. Tuan-tuan, lihat pada muka surat 8 apa yang dia sebut. Termasuk dalam perkara yang sedia dimaklumi, bahawa si mati dengan sebab kematiannya telah terputus dari alam al-kaunul madi, yakni alam nyata ini, dan tiada lagi baginya sebarang hubungan dengan sebab dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, yakni peraturan-peraturan dengan matinya, dengan sebab kematian terputus hubungan dia dengan alam ini. Ini adalah apa yang Allah telah tetapkan untuk alam ini. Dia tidak lagi dapat berhubung, tidak ada lagi kehidupan dan keinsanan hidup manusia di atas muka bumi. Manusia macam kita dah tak ada dah dia. Mereka yang meminta dari kubur seolah-olah berkeyakinan penghuni kubur mempunyai sesuatu daripada sifat ketuhanan, tidak ada yang tidak mampu dilakukan dan tidak terkait dengan lingkungan sebab dan peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya, Allah sudah tetapkan kalau kita mati, kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Kita tak boleh balik dah, tak boleh nak tolong dah. Anak kita jatuh tangga ke, anak kita sakit, kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Kalau kita mati, kita boleh balik lagi tolong orang atau melakukan amalan-amalan yang baik setelah kita mati. Ini menafikan maksud idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya, terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Artinya tak terputus, dia masih lagi boleh beramal soleh. Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia pergi tolong si fulan, artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam, daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Seolah-olah, kata Dr. Qaradawi, dia menyatakan fulan dalam kubur itu dapat mengatasi ketetapan peraturan alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi alam ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, mereka yang lakukan hal ini, mereka tak pernah kata wali itu adalah Tuhan. Tak pernah kata. Itu alasan sebahagian orang. Dia kata kita tak kata wali itu Tuhan. Yang syirik itu kita kata wali itu Tuhan. Tuan-tuan, kita dinamakan musyrikun bukan kerana mereka tak percaya Allah. Dinamakan musyrikun kerana mereka mensyirikkan Allah. Kerana mereka mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, saya baca sambungan Qaradawi kata, orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan beristighasah, yakni meminta pertolongan pada orang yang mati dan meminta sesuatu daripada orang yang mati, apa yang tidak boleh diminta melainkan hanya kepada Allah, mereka memberi alasan di atas perbuatan mereka seperti mana dakwaan yang dibuat oleh golongan musyrikin jahiliyah.
Seperti mana mereka berkata, sesungguhnya kami beriman bahawasanya para wali adalah manusia yang diciptakan, bahawasanya Allah lah penciptanya, yang menciptakan, yang telah membentuk rupa, dan bahawasanya orang-orang yang mati itu hanya menjadi perantara kepada Allah dan orang-orang yang memberi syafaat di sisinya, tidak lebih daripada itu. Maksudnya kami tak kata dia Tuhan, cuma kami kata dia dapat bagi syafaat dalam kubur ya. Tuan-tuan tengok ayat Quran surah Yunus ayat 18, apa Allah kata? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat pada mereka, dan mereka menyatakan mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kenyataan ini telah disebut oleh golongan musyrikin. Musyrikin bukan bodoh. Musyrikin tak kata batu itu Tuhan. Tentu mereka tahu itu bukan Tuhan. Tapi nama di sebalik batu itu ialah orang-orang saleh, yang mereka kata orang-orang saleh itu dapat memberi syafaat pada mereka. Hari ini dihidupkan kembali perkara-perkara ini, dicuba dihidupkan, sehingga ada tuan-tuan tengok naik atas gunung Jerai, pergi duduk mencari kononnya bekas tapak wali, air mata wali. Mana orang Kedah? Minta maaf lah, bukan salah Kedah, salah yang panjat bukit tu. Kononnya air mata pernah digunakan oleh wali dan seumpamanya. Pergi solat atas tu. Tuan-tuan tengok hulu, selangkah demi selangkah. Senang saja. Kalau orang kata jangan buat benda tu, hang Wahabi. Kami bukan sembah, hampa bodoh, hampa tak tahu. Mereka tu dapat bagi syafaat, Tuhan lantik mereka. Kenyataan ni telah pun dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyatakan mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Tapi Allah membantah mereka. Lihat dalam surah Yunus ayat 18. Dalam surah Az-Zumar lebih jelas Dr. Qardawi kut ayat-ayat ni. Dia kata, ala lillahi ad-dinul khalis. Katakanlah bagi Allah ialah agama yang khalis. Walladhi, khalis yakni bersih daripada syirik. Walladhi nattakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai wali-wali, itu perkataan aulia, jamak pada wali, pelindung. Mereka itu menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah wali-wali itu, tapi untuk mendekatkan kami kepada Allah saja. Kita jauh. Sedangkan Allah suruh kita doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentang aku dekat. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa padaku apabila mereka berdoa. Tapi sekarang konsep yang dibagi tahu pada kita jauh. Siapa yang boleh? Kita kena minta melalui perantaraan syekh, perantaraan habib, perantaraan ulama. Ia berbeza dengan kita kata tolong doa pada saya. Kita juga berdoa, kita minta dia doa, maksudnya kita berdoa dan meminta supaya dia juga meminta pada Allah, supaya banyak permintaan pada Allah memakbulkan doa kita mudah-mudahan, terutama orang-orang saleh. Tapi gambaran yang diberi sekarang ni, sehingga akan ada kata kalau kita doa secara langsung, kita jauh. Dan tuan-tuan pernah tengok individu yang menyebut orang yang berdoa secara langsung pada Allah
macam kurang adab. Seseorang yang nak jumpa orang besar, terus jumpa, sepatutnya pergi jumpa orang kanan dia dulu. Jika konsep ini diterima, dikembangkan, dipertahankan, dan setiap orang yang mengkritik pandangan ini dituduh sebagai Wahabi, tuan-tuan akan lihat apa akan terjadi pada 10 tahun akan datang, pada generasi akan datang. Segala kubur-kubur akan dihidupkan, dan orang tak panggil lagi ya Allah, orang akan panggil ya wahai wali sekian, tolong saya. Ini bukan soal remeh. Ini telah menimpa umat-umat yang terdahulu, dan Quran berulang kali menyatakan hal ini supaya kita tidak kembali ke jalan itu. Syaitan sangat bijak dalam mengatur hal ini supaya ia menyelinap masuk. Jika ia menyelinap masuk dalam baju orang seperti lepat, mungkin orang tak ikut. Mungkin lepat rindu pada saya sebutlah. Tapi apabila ia menyusup daripada mulut orang-orang yang berjubah dan berserban dan melagukan dengan lagu-lagu agama, akan ada orang yang mengikutnya dan mempercayainya. Saya kadang-kadang duka cita dengan sebahagian keadaan yang berlaku. Saya tahu satu hamba Allah, saya pernah cerita dalam kuliah, satu hamba Allah, bukan tak boleh kita pergi jumpa syekh, jumpa orang yang kita rasa kuat agama, suruh berdoa, boleh. Sahabat pun ada minta Rasulullah supaya berdoa, ud'uni ya Rasulullah. Tetapi sehingga kita tidak ada satu disiplin, kepahaman di dalam ilmu, sehingga orang boleh ambil kesempatan. Saya dengar cerita satu hamba Allah ternama dalam negara kita ni, pergi ke Mekah. Setelah beramal ibadah di Mekah, nak doa, pergi jumpa rumah satu syekh yang dianggap keturunan Nabi. Pergi, kebetulan hamba Allah berkenaan bersama dengan pengikutnya, bercakap. Tapi kerana tengok tokoh Malaysia ni dia pun kenal, bawa naik ke satu bilik, dibuat satu upacara doa khas, dan dikatakan doa itu menelan harga beratus ribu ringgit. Dan ini terjadi. Semua orang letak jubah, letak serban, pegang tasbih, dengan mudah akan mendapat wang. Kerana manusia telah dimasukkan dalam fikiran mereka, kita semua jauh daripada Allah. Melalui mereka ini saja doa akan dimustajabkan. Ini adalah satu perkara jika dibiarkan pada masa hadapan, seperti mana kata Dr. Qaradawi, akan mengancam akidah umat Islam. Kata beliau lagi dalam muka surat 9, dan perbuatan orang yang musyrik itu sama seperti orang yang berdoa kepada para wali, dan mereka juga meminta pertolongan kepada mereka, iaitu para wali yang telah diwafat, untuk menunaikan segala hajat dan supaya melepaskan daripada kesusahan. Orang yang musyrik pula dalam masa itu mereka beriktikad bahawasanya apa yang mereka sembah dan berdoa boleh memberikan mudarat, boleh memberi manfaat, boleh merendahkan, boleh meninggikan, dan ini telah dinafikan oleh Al-Quran dengan sebenar-benar penafian. Tuan-tuan tengok, Allah tadi kita baca dalam khutbah, Allah suruh Nabi sebut, qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku adalah manusia seperti kamu. Tengok dalam ayat surah Al-A'raf yang dia kut, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah, katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat melainkan apa yang Allah kehendaki. Allah suruh siapa kata? Nabi kata. Dalam ayat yang lain surah Jin, Allah menyatakan qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada, katakanlah bahawasanya
Aku tidak memiliki untuk kamu mudarat ataupun sebarang kebaikan. Maksudnya yang ada ialah di sisi Allah. Mengapa Allah Ta'ala suruh Nabi sebut benda ni? Kenapa Allah duk suruh Nabi sebut benda ni? Supaya manusia tak beriktikad bahawasanya Nabi itu mempunyai kuasa seperti Tuhan. Kalau Nabi pun tidak ada, Dr. Qaradawi tulis, fa kaifa biman duna Muhammadin minal khalq. Bagaimana orang yang kurang daripada Muhammad? Orang puji Nabi sikit, Nabi kata la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana rasul abduhu wa rasuluhu. Kata, jangan kamu melampau kepada aku seperti Isa bin Maryam. Seperti mana Nasara melampau kepada Isa bin Maryam. Aku hanyalah hambanya dan rasulnya. Kenapa ayat yang seperti ini diulang dalam Quran? Kerana tidak mau orang mempertuhankan Nabi. Maka sepanjang zaman para sahabat ada yang bab bertawassul dengan Nabi, yakni meminta keberkatan Nabi, itu tak dinafikan. Tetapi tak ada orang panggil wahai Rasulullah tolong aku. Tuan-tuan pergi ke sebahagian negara rokok di kubur. Hal ini sedang terjadi. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, bukan di luar negara lagi, dalam negara kita sudah terjadi. Yang pergi tidur di kubur, lompat-lompat di kubur. Barangkali orang kubur bawah pun kata nak lena pun tak boleh. Terjadi. Tuan-tuan lihat, kalau nak kata wali yang boleh mustajab, tentulah Nabi lebih pada wali. Kalau nak kata orang soleh, tentulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tuan-tuan, wali-wali yang mereka panggil bukan Abu Bakar, Uthman, Ali. Semua aliran pilih walinya sendiri. Betul tak? Ini peminat kubur ni. Ini peminat kubur ni. Kalau nak cari yang dekat, kalau benar di atas teori itu, Abu Bakar dan Umar lah. Tapi tak. Semua wali-wali ini yang pergi ke kubur di Singapura, ke Indonesia, ke Yaman, berbagai-bagai lagi, menunjukkan ada bisnes di belakang panggilan-panggilan ini. Duka citanya, ia telah memberikan satu mesej yang silap kepada orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyebut tentang beberapa perkara yang disebut pada muka surat 14 masa kita yang ada. Dia quote daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bila sebut Ibn Taymiyah ni, saya tahu ada orang tak setuju. Tak apa. Sekali kita tengok hak orang lain pula. Dia kata Qaradawi quote Ibn Taymiyah. Qaradawi Wahabi ya. Yang menariknya, Ibn Taymiyah tu beratus tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ni. Patutnya Muhammad Abdul Wahab tu pergi jadi Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pula pergi jadi Wahabi. Pening kita. Tak apalah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah muka surat 14, dia kata dalam kitabnya Ar-Risalah As-Saniyah. Ar-Risalah As-Saniyah sebenarnya ialah Ibn Taymiyah menulis satu surat kepada pengikut Syekh Abi Barakat Adi bin Musafir Al-Umawi. Abi Barakat Adi bin Musafir Al-Umawi ni seorang syekh yang alim saleh. Ibn Taymiyah kata contoh teladan.
Tetapi Al-Umawi itu dia kerana dia keturunan Abdul Malik bin Marwan daripada Bani Umayyah. Dia ni saleh. Tetapi apabila dia mati, pengikut dia mula memuja dia, membesarkan dia. Sehingga apabila mereka membesarkan dia, lama-lama memanggil dia. Jadi Ibn Taymiyah tulis surat, min Ahmad bin Taymiyah ila man yasilu ilaihi hadzal kitab minal muslimin al muntasibina ila sunnati wal jamaah al muntamina ila jamaati al-syekh al-arif al-qudwah Abi Barakat Adi bin Musafir Al-Umawi. Daripada Ahmad bin Taymiyah kepada siapa yang sampai buku ini kepadanya di kalangan kaum muslimin yang menyandarkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, zaman tu, yang menjadi pengikut kepada jamaah Syekh Al-Alim Al-Arif. Orang arif ini gelaran bagi orang yang mengetahui, arif billah. Al-Qudwah yang menjadi contoh teladan dan amalannya Abi Barakat Adi bin Musafir Al-Umawi. Ibn Taymiyah hantar surat ni pada mereka. Antara yang dia sebut, saya baca terjemahan dia, buku dia ni yang dinamakan Ar-Risalah Al-Asaniyah ni. Di zaman Rasulullah terdapat golongan yang menisbahkan diri mereka kepada agama ini, namun telah tergelincir daripada Islam sekalipun kelihatan hebat dalam ibadat. Maka ketahuilah, kerana ada orang yang nak beribadat berlebih-lebihan. Nabi kata apa? Orang yang nak beribadat berlebih-lebihan, wa man a'rada an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling kepada sunnah aku, dia bukan dari kalangan aku. Jadi Ibn Taymiyah kata pada zaman Nabi SAW dah ada orang yang boleh tergelincir. Dan kita tahu Syiah mencintai Ali. Ali itu soleh, tak ada siapa bertikai, juga tergelincir. Maka ketahuilah dengan kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Islam dan sunnah pada zaman ini juga boleh tergelincir dari landasan Islam disebabkan beberapa perkara. Kita mungkin heran, mereka ni takkan tergelincir. Tengok, Masya Allah, janggut Masya Allah, tasbih duk pegang sentiasa. Perkara yang disebut ialah sikap ghulu melampau terhadap sebahagian syekh, bahkan ghulu terhadap Ali dan terhadap Al-Masih. Maka sesiapa yang melampau terhadap Nabi atau orang soleh dan menjadikan mereka itu memiliki sifat ketuhanan seperti seruan, wahai Tuan si fulan, selamatkanlah aku, atau lepaskan kesulitan aku kurniakan rezeki untuk aku, atau menyeru aku benar-benar mengharapkan kepadamu, atau perkataan seumpamanya, maka setiap ungkapan itu merupakan kesyirikan dan satu kesesatan. Orang itu diminta untuk bertaubat, dan jika dia enggan maka dijatuhkan hukuman bunuh oleh ulil amri. Yang ni daripada kod Ibn Taymiyah, nak bunuh orang, teroris. Tapi sesiapa yang baca kitab-kitab dulu, dia takkan kata begitu. Kitab-kitab dulu, hatta Al-Qurtubi semua, dia akan sebut benda tu. Kenapa dia kata dibunuh? Sebab mereka hidup pada zaman ada khalifah. Bukan mereka nak bunuh, maksud hukuman tu dijatuhkan oleh khalifah. Wa yustatabu sahibuhu, dan diminta bertaubat orang yang menyatakan itu. Fa in taba wa illa qutil, jika dia bertaubat okey, jika tidak dia dibunuh. Dia bercakap dalam konteks pada zaman itu. Dan tuan-tuan boleh baca keseluruhannya yang Ibn Taymiyah sebut di sini. Cuma saya nak sebut pada muka surat 16. Masa kita tak ada sikit. Yang ni dengar. Ini bukan Ibn Taymiyah. Ini Qaradawi kod dalam daripada kitab Al-Jami' Al-Wajiz Al-Fatawa Al-Bazaziyah. Fatawa Bazaziyah ni penulis dia ialah Muhammad bin Shihab bin Bazar Al-Bazar.
adalah tokoh di dalam mazhab Hanafi. Hanafi, bukan Hambali. Kalau tidak dia kata Ibn Taimiyah ambil geng Hambali. Hanafi. Dia meninggal pada tahun 827 Hijrah. Ni bukan kita kata, bukan Qaradawi kata. Sagi dia ambil yang ni potong sekerat, buat pening 6 hari 6 malam lah. Kata dia dalam Fatwa Al-Bazaziyah, dari kitab-kitab Al-Hanafiyah, berkata ulama kami, dalam teks Arabnya, qala ulama'una man qala arwahul masyaikh hadiratun ta'lam yakfur. Maksudnya berkata ulama kami, sesiapa yang berkata roh para guru hadir serta mengetahui, maka ia menjadi kafir. Bukan Ibn Taimiyah. Kita pun tak mengkafirkan, tapi saya nak cerita ada dalam ulama Hanafi yang sangat tegas dalam hal ini. Kerana dakwaan orang guru hadir dalam majlis, tak kira lah mata tertutup ataupun mata terbeliak, ada sejak dahulu. Dan telah diberikan amaran oleh para ulama. Saya quote Dr. Yusuf Al-Qaradawi kerana dia yang sebut hal ini. Maka sebab itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amat penting kita memilih tajuk perbincangan kita kali ini berhubung dengan syirik ini. Karena mungkin sebahagian orang menganggap ini adalah perbezaan antara kelompok-kelompok yang berbeza. Kita tidak mengkafirkan, kerana kita tahu sebahagian mereka buat di atas satu andaian mereka yang mereka rasa tak apa, tersilap, tersasul ataupun jahil dalam hal ini. Tetapi hal ini adalah besar untuk kita beritahu. Dalam muka surat 26 dia menyebut, maka sesiapa yang berkeyakinan bahawa selain Allah terdiri dari Nabi, wali atau roh atau selainnya dapat memberi kesan menghilangkan kesusahan atau menunaikan hajat, sesungguhnya orang seperti itu telah terjatuh dalam lembah kejahilan yang berbahaya. Dia berada di tebing neraka. Adapun dalil mereka dengan menyatakan semua itu adalah termasuk dalam perkara karamat wali, ia amat jauh dari Allah menjadikan wali itu memiliki kedudukan seperti itu. Sangkaan seperti itu adalah sangkaan para penyembah berhala. Demikian itulah yang dikhabarkan oleh Allah yang Maha Pemurah tentang jawapan penyembah berhala. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini Qaradawi quote. Ini adalah buku quote daripada kitab ini yang ditulis oleh tokoh dan ulama daripada Al-Azhar yang dianggap sebagai ketua kesatuan ulama yang telah meninggal di Qatar, dan dia adalah lulusan Al-Azhar. Bukunya Fiqh Zakat dipakai oleh institusi zakat, seluruh institusi zakat dalam negara ni. Dulu apabila ahli politik tertentu terlibat dengan kes tertentu, mereka edarkan tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Harap mereka tidak lupa apabila mereka mendapat kuasa untuk kembali merujuk kepada kalam syekh mereka, jika ia benar-benar syekh mereka, dan bukan merujuk kepada syekh yang lain daripada itu yang bermusuh dengan syekh mereka ini. Kita tahu politik mempunyai warna-warnanya, tetapi ini adalah perkara yang ingin kita ingatkan. Orang lain mungkin tak menyebut hal ini. Tuan-tuan jangan takut, balik dengan selamat ke negeri masing-masing. Yang menyebutnya adalah Mufti Perlis, tetapi ia adalah ingatan kita. Kita serius dalam hal ini untuk membersihkan hal ini dengan dakwah dan nasihat, dengan dakwah dan nasihat. Dan inilah juga tujuan. Orang kata tak ada orang yang buat. Tuan-tuan sedang melihat hal ini berlaku. Hari demi hari ia semakin teruk. Sebahagian anak-anak muda dah tak tahu. Tahu-tahu saja nak cana kubur mana patut kami pergi apabila mula dekat dengan syekh-syekh tertentu. Dan setiap guru kadang-kadang mencari kubur yang tersendiri. Sebab itu di Kedah, mula di beberapa negeri,
kembali nak dihidupkan. Ada golongan businessman yang mengumpulkan grup ahli-ahli berniaga mereka bermusafir ke negeri tertentu kerana berdoa di kubur tertentu. Dan pergi ke Indonesia juga ada musafir untuk supaya doa dia mustajabkan. Kadang-kadang bila pulang berlakulah pula kebetulan rezeki mereka itu bertambah, masih bertambahlah keyakinan terhadap kubur berkenaan. Bawa pada tahun hadapan pula kumpulan yang lain. Ini sedang berlaku. Dahulu hal itu kita lihat berlaku di Pakistan dan India, juga di Indonesia sebahagian tempat. Hari ini di Malaysia juga berlaku. Yang mendukacitakan seperti yang disebut tadi, mereka menisbahkan ini adalah amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka mengangkat sepandu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sedangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berlepas diri daripada hal ini. Baca akidah Imam Syafi'i, mereka menyatakan ini adalah mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Pandangan Abu Hasan al-Asy'ari di dalam perkara-perkara ilmu kalam adalah pandangan yang mempunyai perbincangan di kalangan sarjana. Sama ada seseorang nak bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan sebahagian pendekatannya, termasuk dalam sebahagiannya perkara-perkara ijtihadiyah di dalam furu' akidah. Tetapi Abu Hasan Syari tidak pernah menyuruh pi panggil wali. Ini tak termasuk dalam bab beliau. Mazhab Abu Hasan Asy'ari, mazhab Al-Imamul Baihaqi, Al-Baqilani dan seumpamanya, hatta Al-Junaid di kalangan tasawuf, mereka tak pernah pun menyatakan pergi panggil wali. Setiap kali golongan ni pergi panggil wali, buat tangkal mangkal, buat cerita-cerita khurafat, memanggil wali abdal, wali sekian-sekian, mereka menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak ada dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, melainkan rekaan golongan-golongan gulat sufiyah, para pelampau sufi. Kita tidak menentang sufi, tapi kita menentang gulat, kita menentang para pelampau yang telah tersasar daripada tujuan sufi yang sebenar. Tujuan sufi yang sebenar ialah membersihkan diri, ikhlas di dalam ibadah pada Allah. Itu pembersihan yang pertama, khalis, dinul khalis. Kemudian beribadah, menjaga ibadah, tidak menunjuk-nunjuk, bersolat, bangun malam, bersedekah, membetulkan diri setiap hari, membanyakkan zikir, berselawat. Semuanya itu amalan saleh, tapi tidak termasuk di kalangan golongan saleh. Sama ada Imam Syafi'i selain daripadanya menyuruh pergilah ke kubur wali-wali, carilah tapak kaki wali. Tuan-tuan bayangkan, khurafat membodohkan akal manusia. Replika kasut Nabi yang dikatakan kasut Nabi, mereka cium, beratur. Tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube, pegang, ambil. Itu dibuat di mana pun tak tahu. Kalau replika itu ada barakatnya, boleh bubuh di setiap tempat untuk cari barakat. Ferrari juga ada barakatnya kerana Nabi naik kuda. Jenama camel juga ada barakatnya kerana Nabi naik unta. Tuan-tuan, khurafat, syirik ibu khurafat. Daripada itu akan berpecah banyak masalah. Kita menentang hal-hal yang seperti ini bukan kerana kepentingan kita, lillahi ta'ala. Jika kita mahu, kita pun boleh sebut hal yang sama ataupun mendiamkan diri, dan semua mereka juga akan suka dengan kita. Tapi menjadi tanggungjawab kita semua. Tuan-tuan balik daripada perkampungan sunnah ini, atau semasa perkampungan sunnah ini, mestilah berusaha menyebarkan dakwah. Tentulah tak ada sebaran dakwah yang orang semua sokong. Lagikan para nabi menghadapi tribulasi dan ujian. Ini kan kita nak berdakwah, tiba-tiba tak nak orang kutuk dan orang pertikaikan. Ia mustahil. Dengan kutukan dan pertikaian itulah kita mengharapkan kita diampunkan oleh Allah, diangkatkan darajat dan diberikan pahala di sisinya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ada lagi 2 hari di sini terus mengikuti program-program yang ada.
Ini sebagai kata-kata saya pada malam yang pertama ni. InsyaAllah kita keluar daripada perkampungan sunnah ni. Perkampungan sunnah ni dia tak mari, dia punya orientasinya berbeda. Jika tuan-tuan sebahagian baru datang, tak ada ke majlis lompat-lompat dengan syekh, kita tak ada. Kita tak ada. Adakah majlis untuk saya satu macam ni, tuan-tuan? Ramai orang memang datang, saya pun nak pergi, semua nak salam dengan saya dan nak salam dengan orang lain juga. Kita salam saja. Jangan tanya cium tangan. Saya kalau orang muda-muda, saya okey dia cium tangan kerana saya tua pada dia. Tapi kalau dia cium tangan saya kerana saya orang soleh, saya tak benarkan. Kerana hanya Allah yang tahu siapa yang soleh. Saya bimbang saya tidak termasuk, sedangkan saya perasan hal itu. Walaupun kita semua berdoa, Allah maj'alni minas salihin, ya Allah minta daripada orang soleh. Kalau tuan-tuan cium tangan saya untuk dapat buat balik berkat, nak kereta jadi laju, lipat bumi, tak berlaku. Tapi kalau tuan-tuan cium saya kerana tangan saya kerana atas dasar hormat orang tua pada tuan-tuan, saya pun dah 50, sebagian 40, ramai orang muda, di atas dasar itu tak apalah, adat. Cuma saya kalau nak larang pun ramai sangat kan. Jadi dasar itu di atas kadar itu, bukan kadar untuk ambil keberkatan kewalian. Ini urusan tuan-tuan yang datang ini mungkin jauh lebih Allah redha dan saleh dibandingkan saya sendiri. Dengan keyakinan saya, bukan mujamalah di mikrofon, dengan keyakinan saya. Maka rasa malu saya bila tuan-tuan cium tangan ni, takut saya telah menempatkan diri pada tempat yang saya tak layak. Orientasi kita berbeda. Orientasi kita ialah ilmu. Kita tak mau taksub pada guru. Manusia boleh betul dan salah, yang tak salah hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkataan saya boleh diterima dan ditolak. Yang betul dengan kitab dan sunnah diambil, yang ternyata salah ditolak. Bukan jawatan, bukan gelaran. Ini orientasi kita. Seseorang berhubung dengan Allah, mengetahui ajaran Allah, mengetahui sunnah Rasulnya, dia berhubung dengan Allah. Dia bangun malam, dia bersolat, bersujud, berdoa, beristighfar, memohon keampunan pada Allah. Begitulah dia membersihkan dirinya dengan membanyakkan istighfar dan zikir. Bukan dengan membayar duit kepada guru dia, kemudian dia pun tak tahu lepas pada itu dia pergi apa. Dan ini telah jadi trend. Sebahagian artis kadang-kadang bagi duit ke orang agama dan dia teruskan kerja-kerja yang dia lakukan selama ni kerana dia telah selesai, kerana semuanya telah dia bertawasul dengan wali-wali berkenaan. Dan ini jadi trend, kepercayaan yang salah, dan kita ingin membetulkan hal ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Teruskan berprogram dan semoga kita semua diberkati, dan kita berdoa ramai-ramai tuan-tuan supaya tuan-tuan sentiasa sujud doa Allah berkati dan berkati negeri ini supaya dapat lagi buat berbagai lagi program, dan insya-Allah supaya program kita sehari dua ni berjalan dengan lancar sehingga penghujungnya tuan-tuan juga balik dengan selamat ke negeri tuan-tuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.